Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi minggu ni, iaitu kita dah masuk minggu ke-8. Jadi kita masuk bab baru bab baru iaitu bab 7, iaitu syariah Islamiah. Kita dah masuk syariah Islamiah. Sebelum ni kita akidah Islam kan, yang ni kita dah masuk syariah Islamiah. Jadi awak boleh rujuk slide Ustazah bagi. Okey, apa itu syariah? Syariah ni apa sebenarnya? Siapa pernah dengar syariah? Dalam maknanya selama ni dia pernah dengar syariah tu. Siapa tahu syariah tu apa? Kan? Nanti kita tengok dengan lebih mendalam lah. Sama-sama ni orang ingat masyarakat memahami syariah ni sebagai undang-undang Islam. Ramai yang fikir syariah ni, bila sebut syariah je dia beritahu syariah ni undang-undang. Kan? Tapi sebenarnya skop syariah tu dia lebih luas daripada itu. Dia bukan undang-undang semata-mata. Jadi syariah ni juga merupakan komponen yang penting. Maknanya dia tak kurang penting lah. Dalam agama Islam sendiri, selepas akidah Islam, syariah ni antara yang terpenting juga dalam kehidupan seorang Muslim lah. Jadi syariah ni merupakan teras dalam sistem perundangan Islam. Teras ni apa? Asas lah. Kan dalam perundangan Islam, maknanya syariah ni asas dia. Okey, teori syariah ni merangkumi semua lapangan kehidupan manusia. Maknanya semua kehidupan manusia ni, semualah. Dalam kehidupan manusia ni, dia akan merujuk kepada syariah ni. Dia tak boleh lari, kan? Dari segi politik, dari segi sosial, dari segi ekonomi dan sebagainya, kan? Jadi kalau dari segi ekonomi ni kita ada muamalat. Kalau dari segi sosial ni kita ada munakahat, kan? Dah banyak lagi lah. Okey, so jadi matlamat utama syariah ni ialah untuk, yang pertama untuk, yang paling utama lah, secara umum lah, matlamat syariah ni ialah memelihara kebajikan sejagat makhluk ciptaan Allah untuk masa sekarang maupun masa akan datang. Jadi ni matlamat utama syariah. Maknanya nak jaga kebajikan ni. Semua orang Islam ni. Tak ada yang teraniaya dan sebagainya. Maknanya sebab itulah syariah ni dirangkum seluruh kehidupan manusia. Sebab itulah kita kata yang Islam ni syumul. Syumul tu maksud dia lengkap. Kan? Lengkap. Maknanya sempurna. Agama Islam ni merupakan agama yang sempurna. So kita boleh tengok dari segi syariah Islam tu sendiri. Maknanya semua yang berkait dengan aktiviti manusia ni, dia ada hukum hakam dia yang dah ditetapkan dalam Islam tu sendiri. Jadi sebab itulah kita kata matlamat syariah ni untuk menjaga kebajikan semua umat Islam. Okey, nanti kita tengok dengan lebih mendalam. So sebelum apa-apa kita kena tahu dulu maksud. Kan? Kita nak tahu, kalau kita nak belajar berkenaan sesuatu tu, mula-mula sekali kita kena tahu maksud dia. Macam sebelum ni Ustazah ajar bab akidah kan. Mula sekali kita tengok dulu apakah maksud akidah. Kan? Jadi bila kita masuk syariah ni pun kita akan tengok dulu apakah maksud syariah tu. Syariah tu apa sebenarnya? Okey, maksud syariah tu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, macam bahasa Arab kan. Syariah tu maksud dia apa? Sumber air. Sumber air. Cara jalan yang lurus mengikut Al-Quran. Jadi ni semua maksud dari segi bahasa. Jadi bila kata syariah ni sumber air ni, air tu antara benda yang paling penting lah dalam hidup manusia ni. Air ni benda yang penting, kan? Orang kata keperluan hidup, kan? Orang kata sumber asasi lah. Maknanya kalau manusia dia tak boleh, kalau dia tak jumpa air dalam beberapa hari, dia boleh mati. Kan? Betul tak? Kan? Dan tempoh berapa? Kalau makanan dia boleh tahan lama, kan? Tapi kalau tak ada air, manusia ni tak boleh tahan lama. Kan? Dia perlukan air. Kan? Jadi
bila kita kata syariah ni dari segi bahasa dia sumber air, maknanya benda yang penting lah. Benda yang sangat penting. Dan jalan yang lurus. Betul lah. Maknanya daripada syariah ni membawa kita kepada jalan yang lurus. Jalan yang benar lah. Maknanya bila kita ikut betul-betul, kita patuh betul-betul dengan syariat Islam tu, yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Jalan yang benar. Okay. Jadi maksud dari segi istilah pula. Maksud dari segi istilah ialah hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya melalui perantaraan para rasulnya, sama ada perbuatan tersebut berkaitan dengan perbuatan amali atau iktikadi. Jadi inilah maksud dia sebenar. Itu dari segi istilah tu. Syariah ni apa? Syariah ni terdiri daripada hukum-hukum. Dia terdiri daripada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan orang lain. Bukannya Nabi Muhammad ke malaikat ke apa ke, tapi syariat Islam ni merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Kita tahu yang Allah tu merupakan pencipta kita. Kan? Apa ni? Maknanya jadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah ni disampaikan kepada masyarakat melalui perantaraan para rasulnya. Jadi kita ni sebagai umat akhir zaman, iaitu melalui Nabi Muhammad lah, kan? Okey, jadi dia merangkumi semualah, semua. Sama ada perbuatan tersebut berkaitan dengan perbuatan amali ataupun iktikadi. Maksud di kat sini amali ni benda yang kita praktikkan, kan, secara fizikal. Manakala iktikadi ni melibatkan apa ni? Kepercayaan kita, iktikad. Maknanya kepercayaan lah, maknanya niat kita tu. Okey, jadi maksud firman Allah, kemudian kamu jadikan kamu berada di atas sesuatu syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 45. Okey, jadi ayat 45 18 Jadi itulah maknanya ni dalil-dalil yang ada dalam Quran yang menyuruh, yang maknanya Allah suruh kita kita ikut syariah ni. Jadi kita kena ikut syariah ni, jangan kita ikut hawa nafsu. Jadi kita kena ikut dalam kehidupan kita ni, kita kena melandaskan syariah Islam tu dari semua aspek lah. Maknanya kita apa-apa pun kita rujuk pada hukum dan peraturan yang ada dalam syariah Islam tu. Okey, jadi ini maksud dia dari segi bahasa dan istilah. Okey. Jadi seterusnya kita tengok pula bila kita sebut tentang syariah ni, dia berkait rapat dengan fiqh. Fiqh, fiqah macam itulah, kan. Biasa kita dengar fiqh, apa ni? Ilmu fiqh dan sebagainya, ilmu fiqah, kan. Dan dia berkait juga dengan hukum dan juga undang-undang. Jadi dia macam ada kaitan rapat lah antara kita ketiga ni. Jadi apakah sebenarnya fiqh ataupun fiqah ni? Apa sebenarnya? Okey, fiqh ni merupakan keilmuan, kefahaman mengenai hukum-hukum syariah yang bersifat amali, yang difahami melalui dalil-dalil yang terperinci, membawa makna kefahaman tentang satu disiplin ilmu untuk memahami isi-isi syariah itu sendiri. Fokusnya adalah mencari ketentuan hukum sama ada harus, wajib, sunat, makruh, haram, sah, batal dan sebagainya. Jadi kalau perasan tulisan tu besar kecil tak apalah. Okey, jadi fiqh ni bila kita sebut tentang fiqah ni, dia ilmu tentang hukum-hukum. Kan dia macam direct terus. Hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Bersifat amali ni benda yang kita praktik, kan. Benda yang praktikal. Maknanya disiplin ilmu yang memahami maknanya isi-isi syariah itu sendiri. Maknanya
Hukum-hukum syariah yang bersifat amali yang difahami melalui dalil-dalil yang terperinci membawa makna kefahaman tentang sesuatu. Ini dia maknanya bila sebut tentang fiqh ni dia terus direct macam disentuh tentang, kalau tengok buku-buku fiqh, buku-buku fiqh kan, dia direct terus. Maknanya kat situ lah kita nak dapat hukum-hukum. Buku hukum-hukum berkenaan, contohnya solat. Biasanya kalau buku fiqh ni dia dah bahagi siap-siap dah. Ikut bab, ikut kategori. Mula sekali solat. Mula sekali biasanya taharah. Taharah ni kebersihan lah. Pembersihan. Ia termasuklah istinja, wuduk dan sebagainya, air mutlak dan sebagainya. Jadi kat situ dia dah bagi tahu dah. Maknanya dia lebih kepada ilmu-ilmu berkenaan dengan hukum syariah tu. Dia dah bagi tahu siap-siap lah mana hukum bagi sesuatu. Contohnya kan. Hukum bagi maknanya dalam bab solat tu dia dah ada dah. Apakah benda yang wajib, apakah benda yang sunat, apakah benda yang maknanya syarat sah, apa yang membatalkan dan sebagainya. Itu ilmu di bawah ilmu fiqh. Kan? Jadi kalau nak fahamkan lebih mendalam lah, awak boleh cari buku-buku ilmu fiqh ni, awak akan tengok sendiri apa yang ada kat dalam tu. Kan? Jadi hukum-hukum yang ada dalam ilmu fiqh ni semuanya berdasarkan dalil-dalil. Dalil-dalil yang kita dapat daripada Al-Quran dan As-Sunnah tu. Kan? Contohnya berkenaan dengan solat kan. Ada. Maknanya hukum tu kita dapat daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Jadi itulah maksud dia fiqh. Okay. Jadi hukum. Apa itu hukum? Hukum ni khitab ataupun mesej Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maknanya pengkaji kepada hukum hakam ini digelar sebagai faqih, fuqaha, jamak disampaikan melalui kaedah wahyu. Jadi hukum, bila hukum ni dia maknanya perintah daripada Allah lah, khitab atau mesej Allah kepada berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf tu perbuatan kita lah sebagai umat Islam ni kan. Dia dirangkum semua berkaitan dengan apa yang kita buat sebagai manusia, semua yang kita buat tu kan. Jadi kitab Allah ni maksudnya arahan daripada Allah lah. Maknanya sama ada benda tu kan, kalau bila kita sebut hukum je kan, dia berkaitlah dengan wajib, sunat, makruh, haram, sah, batal tu, semua yang tu lah. Yang tu hukum lah tu. Jadi dari segi maksud dia tu, hukum tu maksud dia adalah khitab atau mesej Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Okey, jadi kalau kita tengok kat bawah tu, dia tak berkait pun dengan hukum tu apa, tapi dia maksud dia dia nak sebut bahawa orang yang kaji tentang hukum hakam ni kan, kita panggil dia sebagai fuqaha, faqih. Kita panggil orang tu, orang yang mahir dalam hukum hakam ni, kita panggil dia sebagai fuqaha. Kan. Dan hukum-hukum ni semua kita dapat daripada kaedah wahyu lah, daripada Al-Quran dan Sunnah. Kan, kita tak dapat daripada sumber lain. Kita hanya terima hukum ni, kita terima daripada sumber wahyu sahaja. Kan, daripada Al-Quran dan As-Sunnah kan. Jadi benda ni benda yang dah tetap dah. Kan. Benda yang Allah sendiri dah tetap dah. Okey, hukum. Okey, undang-undang. Undang-undang tu apa? Merupakan norma-norma hukum yang diterima dan diperkanunkan oleh badan-badan perundangan tertentu serta menerusi proses-proses tertentu. Bila kita sebut undang-undang ni apa? Undang-undang ni undang-undang macam kan, yang manusia ni dia perlu pada undang-undang. Kan? Kalau tak ada undang-undang, dia macam kucing kacir, dia macam tak ada hala tuju, dia macam orang kata terumbak-ambing lah kan. Jadi manusia ni dia perlu pada undang-undang. Jadi gimana mana-mana je mesti ada undang-undang kan. Tak ada tempat yang terlepas pada undang-undang. Contohnya kat Malaysia sendiri ada undang-undang Malaysia kan. Okey. Kat jalan raya kita ada undang-undang jalan raya.
kat mana-mana industri ke ataupun company ke, kan bangunan ke, semua ada undang-undang dia dah tetap dah peraturan undang-undang dan sebagainya, kan. Masuk universiti contohnya, sekolah semua ada undang-undang masing-masing, ada peraturan yang kita maknanya manusia ni kena ikut, kan. Jadi undang-undang ni merupakan maksud dia lah kat sini, norma-norma hukum yang diterima dan diperkanunkan dan maksud kat sini adalah dah ditetapkan oleh badan-badan perundangan. Kan contoh kat Malaysia ni yang tetapkan undang-undang Malaysia ni badan-badan perundangan tu lah, kan. Yang di bawah perundangan Malaysia, kan. Jadi menerusi proses-proses tertentu. Nak tetapkan undang-undang ni perlu proses yang sangat teliti lah, kan, daripada pakar-pakar perundangan lah dan sebagainya. Jadi itulah undang-undang. Jadi awak boleh nampak lah, bila kita sebut tentang syariah ni, dia rangkum ke semua ni, kan. Okey, jadi seterusnya seterusnya kita nak masuk berkenaan maqasid syariah. Maqasid syariah. Jadi sebelum tu kejap. Apabila ia dirujuk kepada Islam membawa masuk ketetapan-ketetapan syariah yang telah mengalami proses ijtihad secara halus serta ditetapkan oleh badan. Okey. Berkenaan dengan undang-undang tadi ni, apabila kalau tadinya ni kita sebut berkenaan undang-undang yang manusia, kan, undang-undang Malaysia dan sebagainya. Tapi undang-undang Islam, bila kita sentuh kenal undang-undang Islam ni, ia membawa masuk ketetapan syariah yang telah mengalami proses ijtihad secara halus serta ditetapkan oleh Badan Perundangan Negeri Islam sebagai undang-undang yang dilaksanakan di negeri berkenaan. Kan? Contohnya di peringkat Badan Majlis Islam, kan, di setiap negeri, kan, dia ada undang-undang, maknanya undang-undang syariah lah. Undang-undang syariah ni kita dapat daripada ketetapan-ketetapan syariah yang telah mengalami proses ijtihad, kan, maknanya ijtihad oleh Badan Perundangan Negeri Islam. Jadi mereka ni bersepakatlah, maknanya susun, ambil daripada sumber wahyu, tapi disusun lah ikut maknanya kesesuaian, ikut negeri masing-masing. Okey. Dan dilaksanakan ikut negeri masing-masing lah. Jadi bila undang-undang syariah ni, kan, kita ada mahkamah syariah dan sebagainya. Macam itulah. Jadi dilaksanakan di negeri berkenaan. Sebagai undang-undang yang dilaksanakan di negeri berkenaan. Okey. Okey, jadi jadi kita boleh nampak lah syariah ni benda yang penting, kan. Benda yang penting, yang sangat penting lah. Dia lebih kepada syariah ni merupakan peraturan hidup yang digaris dan digubal oleh Allah kepada manusia. Itu maknanya syariah adalah peraturan hidup yang digaris dan digubal oleh Allah kepada manusia. So, jadi kita dah habis berkenaan intro dia, pendahuluan berkenaan dengan syariah Islam ni kita dah habis. Kita nak masuk pula maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Pernah dengar tak maqasid syariah ni? Okey, maqasid syariah ni dari segi bahasa dia, maksud dia ialah tujuan syariah. Maqasid tu maksud dia tujuan. Jadi bila maqasid syariah, dia maksud dia tujuan syariah. Itu maksud dia. Okey, ia menjurus kepada tujuan persyariatan yang berupaya menghasilkan maslahah kepada umat, mencegah kemudaratan. Jadi dia lebih kepada
maqasid syariah ni tujuan dia ialah tujuan persyariatan ni tujuan persyariatan. Jadi dia untuk ni tujuan dia ialah untuk bagi ni tujuan utama dia lah, menjamin kemaslahatan atau kebaikan kepada semua manusia. Dan daripada yang sama kita nak hindar, kita nak tolak, kita nak elak, kita nak cegah daripada kemudaratan atau keburukan yang mungkin menimpa mereka lah. Mereka tu manusia, merujuk kepada manusia lah kan. Jadi maka diturunkan maqasid syariah ni. Maknanya kita kalau boleh kita nak jaga ni. Kita nak benda-benda yang baik-baik je. Kan? Islam ni, maknanya Islam ni dia nak jaga, dia sangat-sangat jaga kebajikan manusia ni, umat dia ni. Jadi kalau boleh Islam ni kita nak benda yang baik-baik saja untuk umat Islam ni. Kita nak benda yang baik-baik saja. Agar kita boleh, kalau boleh kita nak cegah benda-benda yang buruk. Benda-benda yang mudarat tu kita nak cegah. Kan? So dah disusun lah. Maqasid syariah ni dah disusun untuk kegunaan umat Islam tu sendiri. So kita akan tengok. Dia ada peringkat-peringkat dia. Maqasid syariah ni dia ada peringkat-peringkat dia. So dia macam ada orang kata level lah. Level yang paling atas sekali, yang paling utama, nombor 1, iaitu kita nak memelihara kesucian dan kepercayaan agama. Beragama. Kita nak pelihara kesucian dan kepercayaan beragama. Yang ni nombor 1. Ni nombor 1. Bila kita susun ranking dia, agama ni nombor 1. Nombor 2, kita nak menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Ni nombor 2. Kita nak jaga, Islam ni kita nak jaga nyawa tu. Dan bukan setakat nyawa saja, nak jaga tubuh badan manusia ni. Seluruh tubuh badan ni nak jaga. Itu nombor 2. Nombor 3, nak menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan akal. Kalau tadi nyawa nombor 2, nombor 3 akal. Kita nak jaga ni kewarasan akal ni. Kan? Yang keempat, kita nak menjamin kehormatan dan maruah diri. Maruah diri nombor 4. Kita nak jaga maruah diri ni, kehormatan dan maruah diri. Dan last sekali kita nak menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. Jadi harta yang kelima. Jadi kesemua sekali kita ada 5. Jadi awak ingat maqasid syariah ni dah ada 5. Yang nombor 1 sekali agama, nombor 2 nyawa, nombor 3 akal, nombor 4 maruah diri, nombor 5 harta. Okey. Jadi, so kita tengok satu-satu. Apa benda ni Ustazah, kan? Jadi nombor 1, yang paling penting lah, iaitu agama, agama Islam tu. Jadi kita nak jaga yang pertama sekali, agama Islam tu. Itulah tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan manusia ni semata-mata untuk beribadah kepada Allah, kan? Jadi Islam tu sangat penting lah. Kehidupan beragama tu, kepercayaan agama tu sangat penting. Jadi kita apa-apa pun kita kena jaga agama kita dulu, akidah kita dulu. Jadi Islam ni datang untuk membebaskan minda kepercayaan manusia dari belenggu khurafat, tahyul, munafik dan syirik. Jadi Allah SWT juga mensyariatkan dakwah jihad sebagai pendekatan yang afirmatif untuk kelangsungan pemeliharaan kesucian dan kepercayaan terhadap agama Islam. Jadi yang ni matlamat utama kita. Kita nak bebaskan minda semua umat Islam ni. Kita nak manusia ni dia menjauhi taghut, kan? Apa sahaja bentuk khurafat ke tahyul, munafik dan syirik ni kita nak
kita nak bersihkan, kita nak sucikan jiwa manusia ni daripada sebarang benda-benda yang orang kata menyesatkan, merosakkan dan sebagainya. Jadi semua ni khurafat, tahyul, munafik dan syirik ni semua ni membawa kepada kebinasaan. Jadi kita nak bebaskan minda manusia-manusia ni, sebab manusia ni dia cenderung kepada tu. Kan? Contohnya kan, Arab jahiliah kan. Bila dah lama tak ada jadi ramai yang sesat. Tak ada nabi dan rasul ni, ramai yang berada dalam kegelapan kan. Dia lebih kepada orang kata syirik tu, khurafat tu, maknanya menyembah bahala kan. Kan, jadi kita nak bebaskan minda semua manusia ni. Kita tak nak mereka ni sembah benda-benda yang tak sepatutnya. Kita nak kalau boleh semua maknanya sembah hanya kepada Allah sahaja. Kan, beriman hanya kepada Allah sahaja. Tak boleh menduakan Allah. Kan? Maknanya akidah tu, maknanya kita nak sucikan akidah semua manusia ni. Maknanya percaya hanya kepada Allah saja. Beriman hanya kepada Allah saja. Sembah patuh taat hanya kepada Allah saja. Tak boleh sesekali menduakan Allah. Sembah benda lain tak boleh. Kan? Sembah patung ke, sembah matahari ke, ataupun minta pertolongan daripada selain daripada Allah pun tak boleh. Kan? Jadi kita nak ni, yang ni kita nak jaga. Yang pertama sekali kita nak jaga dari segi beragama tu. Jadi sebab itulah kita kena ada dakwah dan jihad tu. Kita sampaikan dakwah kepada orang lain kan. Mungkin ada yang contohnya orang bukan Islam, dia belum jumpa lagi kan Islam ni. Jadi kita bawa mereka ke jalan yang benar. Ataupun ada yang dah memang beragama Islam tapi dia tersesat, contohnya dia terpesong dan sebagainya. Jadi kita kena menggiatkan lagi dakwah ni. Kita ajak ke jalan yang benar lah kan. Maknanya kita ajak semua beriman hanya kepada Allah sahaja kan. Sembah hanya kepada Allah sahaja. Itulah pemeliharaan kesucian dan sebagainya. Okey, so nombor 2, menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Jadi Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga keselamatan diri masing-masing, melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang lain. Surah Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi ini dosa besar kan. Dosa besar, kita mengancam nyawa diri sendiri dan juga mengancam nyawa orang lain. Dia kesalahan besar lah. Kalau ikut undang-undang pun, membunuh orang tu salah kan. Boleh dihukum gantung dan sebagainya. Ini maknanya kesalahan yang sangat berat lah kan. Dalam Islam sendiri pun ini tak boleh kita nak mengancam nyawa orang lain. Nyawa orang lain tak boleh. Nak bunuh orang tu memang tak boleh lah. Dan juga dalam Islam ni juga, membunuh diri pun haram kan. Benda yang dilarang sekeras-kerasnya oleh Allah lah. Allah larang sekeras-kerasnya membunuh jiwa diri sendiri ataupun orang lain. Haram kan. Tak boleh. Jadi Islam ni diwajibkan jaga keselamatan diri ni. Jadi benda tu benda yang sangat wajib lah untuk kita jaga. Keselamatan kita tu benda yang sangat wajib. Jadi sepatutnya kita kena utamakan apa sahaja dalam hidup kita ni. Kita utamakan juga dari segi keselamatan diri kita. Macam mana nak jaga keselamatan diri? Kan? Macam mana cara? Kalau perlu rumah tu pasang grill. Kan? Kalau perlu maknanya nak jaga keselamatan diri macam-macam lah. Kan? Kita kena usahakan dari segi tu. Sebab tu benda yang sangat penting lah. Dalam Islam sendiri sangat menekankan lah benda ni kan. Jadi
Jadi itu, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, maknanya bagi tahu, dan janganlah benda tu yang maknanya orang kata benda yang sungguh-sungguh lah. Allah bagi tahu kat kita, jangan kita membunuh jiwa. Jangan kita diharamkan bunuh orang lain tanpa sebab. Kan? Jadi kalau ada sebab, contohnya perang dan sebagainya, yang tu lain lah. Kan? Okey. Jadi itu dari segi nyawa. Dan dari segi tubuh badan pun. Allah suruh jaga tubuh badan ni. Kan? Jangan kita sesekali mencederakan tubuh badan. Kan? Kita tak boleh cederakan tubuh badan kita dan tak boleh cederakan tubuh badan orang lain. Kan? Saya saja nak pergi toreh lah, apalah kan. Nak apa? Sebab tu tattoo tu pun tak boleh kan. Tattoo tu pun tak boleh, haram. Sebab ia mencederakan. Dia termasuk juga benda yang mencederakan tubuh badan manusia. Tak boleh nak pembedahan plastik dan sebagainya. Sebab benda tu boleh merosakkan. Allah dah buat cantik-cantik kan. Dah sempurna dah. Tapi kita pergi ubah-ubah. Bila ubah-ubah, jadi benda tu benda yang tak tahan lama. Sebab ia boleh jadi rosak lah. Benda yang Allah dah buat sempurna, dah elok, sihat walafiat kan. Tapi tiba-tiba kita pergi ubah. Kan? Yang elok-elok kita, tubuh badan kita macam kita pergi ubah, pergi ikat lah, apalah. Macam tu benda memudaratkan. Benda tu tak boleh lah dalam Islam sendiri. Dilarang sama sekali lah. Kan? Jadi tu nombor 2 yang kita kena jaga. Kan? Okey, itu nombor 2. Yang nombor 3, menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan akal. Jadi Allah bagi kita ni, manusia ni, Allah bagi kita ni special. Kita ni makhluk yang antara mana makhluk yang sempurna, makhluk yang paling istimewa lah Allah buat kan. Apa yang membezakan kita? Yang membezakan kita dengan haiwan, dengan makhluk-makhluk lain, Allah disebabkan oleh kita ni, Allah kurniakan akal. Sebab kita ada akal. Itu yang membezakan kita dengan tumbuh-tumbuhan kan, dengan haiwan dan sebagainya. Dan Allah bagi kita akal ni special sebenarnya kan. Tapi kita tak hargai. Jadi manusia diberikan status sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi bersesuai dengan ketentuan dan perintah Allah. Dan kita tahu bahawa kita ni, tujuan kita ni, Allah jadikan ni matlamat dia yang utama ialah sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah. Jadi kita sebagai khalifah Allah ni, kita datang sekali dengan tanggungjawab lah. Allah bagi kita amanah. Allah bagi kita amanah iaitu memakmurkan muka bumi ni. Bersesuaian dengan ketentuan Allah. Bersesuaian dengan perintah Allah. Jadi bila kita ada amanah yang sangat berat ni, dia datang sekali dengan akal. Maknanya akal ni kita guna, Allah suruh kita guna untuk kita manfaatkan sepenuhnya kan. Akal akan bertindak balas melalui pelbagai ilmu yang dimiliki. Jika akal atau minda tidak diisi dengan ilmu pengetahuan, ia akan mengakibatkan kepada kelemahan kekuatan berfikir. Jadi makanan akal ni ialah ilmu. Kan. Jadi kita nak asah akal kita ni, kita nak jaga akal kita ni dengan cara kita kita memperbanyakkan ilmu. Jangan berhenti mencari ilmu. Mencari ilmu ni macam mana? Belajar kan, menuntut ilmu, masuk kelas, hadir kuliah kan. Tak kira lah kuliah kat universiti ke, kuliah kat sekolah ke, kuliah dekat masjid-masjid ke, asalkan menuntut ilmu. Jadi akal ni diperlukan kepada benda tu. Di ibarat macam makanan lah kan. Kita nak bagi makanan, jangan bagi makanan nak bagi isi perut je. Kena isi juga akal kita ni. Maknanya kita kena, sebab itulah kena belajar kan. Allah suruh kita belajar. Daripada kecil lagi sampailah ke akhir hayat kita pun, jangan berhenti belajar. Tak kira ilmu apa pun, asalkan bukan ilmu hitam sudahlah kan. Kan? Apa sahaja ilmu. Jadi kena belajar. Jadi itu untuk menajamkan lagi
menguatkan lagi akal fikiran kita. Kita kena banyak berfikir. Banyak fikir. Awak tengok sendiri Mahathir macam mana. Kan? Sebab sepanjang hidup Mahathir ni, dia yang orang bongkar lah rahsia dia. Dia sangat suka membaca. Dia sangat suka membaca. So membaca tu jabatan ilmu. Jadi kita kena contohilah. Contohi. Nak jadi macam Mahathir, bukan dari segi akhlak dia, bukan dari segi tu, tapi dari segi kita tengok umur dia dah nak dekat 90 kan, tapi masih lagi orang kata masih kuat, masih bijak lagi kan. Dia tak nyanyuk dan tak sebagainya. Tu dari segi maknanya banyak membaca. Dan satu lagi, kita sebagai orang Islam, kita kena memperbanyakkan lagi membaca Al-Quran. Baca Al-Quran juga menguatkan lagi ingatan sebenarnya. Kan? Lagi-lagi bukan baca je, tadabbur dan masih sama menghafal. Siapa yang jadi hafizah ni bertuah lah. Kan? Sebab orang yang banyak hafal Al-Quran ni, dia tak akan nyanyuk. Dia akan selamat lah. Kan? Ada memang terbukti lah. Ada warga emas. Dia memang amalan dia selalu baca Al-Quran dan hafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi memori dia tu maknanya ingatan dia tu masih lagi kuat. Disebabkan amalan dia suka baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita kena contohi kan. Okey, yang keempat, menjamin kehormatan dan maruah diri. Larangan dan tegahan Allah bertujuan untuk menghina manusia dari terjatuh ke lembah kehinaan. Contohnya larangan berzina, judi, arak dan lain untuk kehormatan dan maruah diri. Okey, jadi Allah larang, Allah maknanya haramkan. Contohnya berzina. Allah haramkan berzina. Kenapa? Sebab ia melibatkan maruah diri. Kan? Haram. Zina dah haram dah. Mendekati zina pun dah haram. Contohnya bercinta dan sebagainya. Kan? Berjumpa-jumpa. Tak jaga batas lelaki dan perempuan. Tu membawa kepada berzina. Kan? Jadi larangan dan tegahan Allah ni yang pertama sekali untuk nak hindar manusia daripada jatuh ke lembah kehinaan. Jadi benda yang berkait dengan ni, kalau kita zaman-zaman dulu kan, nenek moyang kita dulu sangatlah jaga. Kan orang zaman-zaman dulu kan, bila ada kes-kes zina ni memang sangat malu lah. Sangat malu kan. Yang melibatkan maruah diri. Kan? Dia mencotek arang kepada keluarga dia. Tak boleh lah. Kan? Tapi kita ni dah ke arah kepada barat, jadi macam orang barat pula kan. Jadi kita ambil ringan benda tu. Sepatutnya tak boleh lah. Kan? Tak boleh. Benda yang diharamkan oleh Allah, dosa besar, berzina dan sebagainya. Sebab ia melibatkan maruah diri kan. Okey. Nanti lepas ni Ustazah akan sentuh berkenaan dengan hukum balasan kepada kesalahan-kesalahan syariah dan sebagainya. Nanti kita akan kupas dalam kelas Google Meet. Okey, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita apa-apa maknanya Allah ni Allah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kepada umat dia untuk dijadikan contoh teladan. Kita apa-apa kita dalam hidup ni kita kena ikut kan, ikut Rasulullah lah. Kan, kita ikut Rasulullah sebab Rasulullah ni dia akhlak yang paling sempurna lah kan. Akhlak apa saja dibuat oleh Rasulullah tu semuanya berdasarkan Al-Quran dan sebagainya. Jadi bukan setakat berzina je tak boleh. Terlibat dengan judi, arak dan sebagainya. Jadi sebab benda ni dia berkait dengan kehormatan, maruah diri. Jadi maknanya orang yang berjudi ni kan, kita pandang maknanya
Satu, dia melanggar peraturan Allah. Allah larang benda tu kan. Satu lagi, dia memang membawa kepada kehinaan lah. Kita boleh tengok orang yang suka berjudi ni kan. Suka berjudi ni, dia banyak menghabiskan duit. Habis duit, dia macam dia akan jadi ketagih dan sebagainya. Kan, sama juga dengan arak. Dia akan jadi ketagih. Dia buat sekali tu nak lagi. Dan akhirnya kan, kalau orang berjudi ni, akhirnya dia akan jatuh miskin. Dia akan berhutang sana, hutang sini. Dikejar oleh alung dan sebagainya. Jadi dia jatuh pada lembah kehinaan tu. Jadi sangat hina lah kan. Dengan habit dia tu membuatkan dia ni jatuh ke lembah kehinaan. Sama juga dengan arak kan. Bila dah ketagih minum arak. So orang yang banyak minum arak ni apa jadi kat dia? Satu, kesihatan dia terjejas dan mungkin akan terlibat dengan kesalahan jenayah dan sebagainya kan. Bila minum arak ni kan, satu, dia rosakkan akal. Jadi akal jadi tak betul. Mulalah orang kata khayal dan sebagainya kan. Mulalah buat kesalahan lain, berzina, langgar orang dan sebagainya, bunuh orang dan sebagainya. Itu sangat bahayalah. Jadi semua ni Allah larang, ada sebab dia. Kan. Okey, dan last sekali, menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. Dalam Islam sendiri, dia dah ada garis panduan lah kan, peraturan hukum dah berkenaan dengan harta ni. Jadi jangan kata Islam ni dia tak ambil tahu. Maknanya Islam ni dari segi harta, umat dia pun ni dah ada garis panduan yang kena ikut lah kan. Okey, Islam tidak melarang manusia mencari harta, namun riba, judi, rasuah, pengurangan dalam timbangan adalah dilarang. Juga ditetapkan cara untuk kaedah untuk membelanjakan harta seperti zakat, sedekah dan lain-lain. Dalam Islam sendiri, maknanya kalau kita tengok dari segi fiqh muamalat. Fiqh muamalat tu dia dah ada peraturan-peraturan dari segi muamalat tu, dari segi benda yang berkait dengan harta lah kan. Contohnya tak boleh riba, tak boleh rasuah, tak boleh orang kata pecah amanah kan. Kalau company kan, ambil duit company tu, pecah amanah lah, tak boleh kan. Dan kalau kita berniaga contohnya, berniaga kat pasar dan sebagainya, tak boleh kita tipu timbangan. Dosa tak baik tak baik, dilarang dalam Islam lah kan. Jadi dalam Islam tu dia menggalakkan umat dia carilah harta, maknanya pergilah bekerja, pergilah berniaga dan sebagainya, tapi ikutlah undang-undang Islam tu. Syariah tu kena jaga kan. Benda yang haram, benda yang boleh kan, benda yang tak boleh, benda yang makruh, benda yang haram tu kita elakkan, jangan kita buat kan. Jangan kita buat benda yang haram tu. Contoh yang macam tadilah, riba, judi dan sebagainya. Dan dalam Islam sendiri dah ada macam mana cara kita nak membelanjakan harta dengan baik kan. Contohnya zakat, sedekah dan sebagainya kan. Okey. Dan dari segi di bawah ni pun maknanya dalam Islam sendiri kan, bagi tahu maknanya dalam Islam sendiri sangat mementingkan jugalah harta ni. Maknanya kita tak boleh mengambil harta milik orang lain, tak boleh. Tak boleh sesuka hati ambil milik harta orang lain. Nak pinjam kena beritahu nak pinjam. Kalau ambil tanpa beritahu tu dah dikira curi kan. Tak boleh mencuri, tak boleh sesuka hati ambil hak milik orang lain kan. Dalam Islam sendiri dah ada balasan bagi yang mencuri, merompak dan sebagainya. Okey. So sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam kelas Google Meet. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.